Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Allah telah berlepas. Hasilnya dua pengumuman. Dua atau tiga. Yang pertama, malam esok Pak Masjid akan mengadakan majlis Maulid Rasul selepas maghrib. Jamuan disediakan di jalan sebelah. Jadi tolong buat dah siapa nak main masuk ni dan murid, siapa nak lepas murid bermain dengan ceramah Ustaz Ruslan Firus dan berbahagia Ustaz Ruslan Firus dan murid banyak insya. Lepas tu kita makan di jalan sebelah. Yang pertama, yang kedua, bantuan kubur boleh pergi. Siapa yang nak wakafkan tanah kubur seperti RM50, kita boleh berbalik dan sebagainya. Yang ketiga, tak ada apa lah yang masuk PTE dan PTS. Terusnya dengan salah keluarkan pengumuman tentang tekanan air. Sekiranya air 3 lebat lagi, lepas akan tutup enjin di Bukit Pinang. Kalau tutup tu, kita kena sedia air. Kalau hujan tak main lah, mungkin tak tutup kot, insyaAllah. Terusnya berkenaan Selain Maulid lah, malam esok. Dan kedua hari ini tajuknya mazhab. Soalannya pendek aja. Adakah kita perlu mengikut mazhab tertentu? Jawapannya ya. Kita tak mengikut, boleh tak? Boleh. Tetapi kita kena pandai lebih daripada imam yang 4 tu lah. Boleh. Kita kena bijak lebih dari imam yang 4 tu. Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i. Kita mengikut mazhab. Lepas tu berkenaan dengan mazhab juga, ada yang campur mazhab. Boleh tak? Ada ketika dibolehkan mengikut keadaan yang tertentu. Contohnya zakat. Syafi'i kena bagi beras kan? Kalau ni kita ikut mazhab Hanafi dan Maliki supaya senang dia bagi nilai dengan duit. Jadi pada zaman Rasulullah, mazhab ni apa? Mazhab ni apa? Mazhab ni ialah pendapat ulama. Kenapa mazhab ni? Ialah pendapat ulama. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua masalah ditumpu kepada Nabi sendiri. Tak kira masalah apa pun. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecilnya. Dijumpa dengan Rasulullah, dia boleh selesai. Habaq masalah apa pun. Salah negara, agama, masalah apa semua Rasulullah boleh cakap. Tak pindah lain lah. Kemudian bila Rasulullah wafat, timbullah tentang mazhab ni, ulama-ulama, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Timbul. Siapa ni dah yang mewarisi Rasulullah tadi? Sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu ada pula tanya, ada orang duk maki ulama. Itu biasa lah. Sebab ulama ini warasatul anbiya, kan sebagai orang. Bukan macam kita lah. Ulama warasatul anbiya. Lepas tu tanya apa lagi? Pasal apa yang banyak nak mazhab ni? Kacau lah. Sampai 4. Patutnya 1 lah, 4. Jadi oleh kerana zaman dulu susah nak dapat orang alim, jarak dia jauh. Orang kita ni pergi Mekah
Orang Indonesia tak ada. Sehari nak cari seorang ulama pun tak ada. Zaman kita, zaman jahiliyah. Tak kepung tu dulu lah. Imam tu siap ke Bilal. Lepas tu, kalau imam tak pergi makan kenduri, nak buat tahlil, pakai makan gitu lah. Tak ada orang boleh. Orang ramai. Penuh rumah. Lepas tu, hang buat tahlil, malam makan nasi gitu. Tak ada orang. Tu zaman kita 70-an, yang saya ingat 70-an, 80-an. Kalau imam demam, tu siap demam, makan gitu lah. Tak payah tahlil lah. Tak ada orang buat tahlil. Ni baru sikit, zaman dulu lagi susah orang alim. Jadi orang kita ni pergi mengaji di Mekah, naik kapal berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan baru sampai atas mengaji duduk sana lagi. Dia pergi tu jumpa dengan ulama Syafi'i. Kebetulan dia mengaji ulama yang ada di Mekah tu, kebetulannya ulama Syafi'i. Dia mengaji 10 tahun lepas, dia balik sini. Tu yang kita dapat mazhab Syafi'i. Sama lagi Indonesia. Belah utara kita ni semua orang pergi mengaji ulama Syafi'i di Mekah. Lepas tu dia kembang sampai kita lalu. Orang belah Turki belah ni jumpa dengan imam tu yang mengaji tu guru Hanafi atau Maliki atau Hanbali. Tu yang jadi kita 19 Syafi'i. Kan? Boleh kira pasal apa bahasa Syafi'i saja. Sebab dia mengaji tu guru Syafi'i. Dia balik sini Syafi'i. Lepas tu ada juga orang tanya, nak ikut hadis ke ikut mazhab ke? Nak ikut hadis ke ikut mazhab ke? Hadis tu kena diterjemah oleh ulama tadi. Hadis kena terjemah oleh ulama tadi. Ada mazhab tadi. Hadis, siapa nak terjemah hadis? Siapa nak terjemah Al-Quran? Kecuali ulama-ulama tentu yang mutabat yang terjemah. Dan sampai lah ni kita faham. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyara muslimin rahimakumullah wa wafaqani wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u astabakumullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Maksud hadis riwayat Abu Hurairah. Maka diam, dengar serta taatlah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama kita meninggalkan segala tegahan dan larangan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan bersama dengan mereka yang mendapat rahmat Allah di atas muka bumi ini dan dianugerahkan syurga di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumaat sekalian, kehidupan yang kita lalui setiap hari, setiap masa, kadangkala menjadi manis, dirasakan madu, dan kadangkala bertukar menjadi racun.
Madu ialah bermaksud keinginan manusia untuk mendapat segala nikmat kemewahan dalam kehidupan serta keselesaan mereka. Namun racun adalah kesusahan, kesulitan, kesengsaraan, kesempitan yang dihadapi di sepanjang kehidupan mereka. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hutang, Racun Kehidupan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, hutang ialah satu tanggungan yang perlu ditunaikan, sama ada dalam bentuk wang ataupun sebagainya. Masyarakat kita pada hari ini dilingkari dengan hutang yang bermacam-macam. Hutang kenderaan, hutang perumahan, hutang pendidikan, hutang kad kredit, hutang secara peribadi, dan lain-lain lagi hutang. Bahkan tidak kurang juga yang berhutang pada individu tertentu ataupun institusi kewangan tertentu. Sebaliknya, hutang yang dilaksanakan secara individu kebiasaannya tidak memiliki surat perjanjian, hanyalah bergantung kepada sifat kepercayaan, belas kasihan, ihsan, ingin tolong saudara dan rakan. Hutang boleh terjadi dengan sanak saudara, jiran, tetangga dan rakan taulan. Manakala hutang yang dilakukan bersama dengan institusi kewangan, sudah pasti ia mempunyai dokumen-dokumen yang tertentu serta perjanjian-perjanjian yang tertentu. Amat malang apabila kepercayaan ini dikhianati ataupun disalahgunakan oleh si penghutang demi kepuasan diri. Jadi timbullah sifat tamak sehingga sanggup menipu dan mengambil hak orang lain tanpa rasa malu dan rasa takut. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, banyak kedengaran pada hari ini ada pihak yang terinaya disebabkan ketamakan dan kerakusan jiwa. Sebagai contoh, majikan yang culas membayar gaji atau upah pekerjanya sendiri. Hasilnya, pekerja terpaksa bekerja sambil lewat atau mengkhianati majikannya sendiri, ataupun mereka terpaksa meninggalkan kerja tersebut. Sedangkan majikan itu boleh membeli kenderaan mewah untuknya ataupun pergi melancong tanpa memikirkan hak pekerjaan ataupun hak pekerjanya. Upah yang tidak dibayar oleh majikan itu dikira sebagai hutang kepada pekerjanya. Hadirin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, ketahuilah, orang yang berhutang ibarat mendapat kepuasan dan kenikmatan bagaikan madu. Berhutang untuk keselesaan dan kepentingan diri ataupun keluarga. Namun bagi mereka yang memberi hutang atau memberi pinjam, ibarat racun yang menyelubungi kehidupan diri dan keluarga mereka. Setiap waktu dan detik menunggu hak yang diambil bila akan dikembalikan semula. Malah ada sebahagian pula apabila dituntut untuk membayar hutang, pelbagai alasan dan penipuan diberikan untuk mengelak daripada membayar hutang piutang. Benarlah seperti mana sabda baginda Nabi SAW bahawa sifat-sifat penghutang akan menipu dan sentiasa menipu sehinggalah masuk ke liang kubur. Innar rajula idza gharima haddatsa fakazzaba wa wa'ada fa akhlafa. Maksud hadis, sesungguhnya seseorang yang berhutang, dia akan bercakap lalu berbohong, dia berjanji lalu mengkhianati. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang Jumaat yang berbahagia, penipuan dan pengkhianatan ini adalah berpunca daripada kerosakan jiwa dan hati orang yang beriman. Ia membawa persengketaan dan pemusnahan dalam jiwa orang yang dizalimi. Masyarakat boleh menjadi kacau bilau dan porak-poranda. Sebahagiannya sanggup membalas melampaui batas syarak dan undang-undang dengan melakukan keganasan ataupun melakukan pembunuhan. Ajaran yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna demi keharmonian dan kebahagiaan manusia. Sebaliknya sifat tamak halaba boleh mengaburi hati dan mata manusia daripada kesengsaraan hidup di akhirat nanti. Tambahan lagi, dalam riwayat yang lain, baginda Nabi SAW menyatakan bahawa penghutang yang tidak membayar hutang seperti seorang pencuri. Hadis ini menyatakan, siapa sahaja yang berhutang lalu berniat tidak mahu melunaskannya,
maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam status sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hutang yang dilakukan mesti dibayar pada masa yang dijanjikan, kerana manusia berpegang pada janji. Hutang melibatkan harta atau barang menjadi topik utama untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Bagaimanapun, hutang tuntutan kewajipan agama kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dilupakan. Betapa ramai umat Islam pada hari ini meremehkan kewajipan sembahyang, kewajipan berpuasa, kewajipan melaksanakan zakat dan sebagainya. Solat yang ditinggalkan perlu diqada, puasa yang ditinggalkan perlu diqada dan dibayarnya fidyah. Sementara zakat yang tidak dibayar setiap tahun dianggap sebagai hutang yang perlu ditunaikan dengan kadar segera. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, seandainya si penghutang itu mati, maka tanggungjawab melunaskan hutang diuruskan oleh anak-anak. Harta peninggalan penghutang mestilah dijelaskan terlebih dahulu sebelum difaraidkan. Jika tiada harta ditinggalkan, anak-anak wajib menjelaskannya bagi pihak si mati, sebagai tanda anak-anak yang soleh dan berbakti kepada ibu dan ayah mereka. Hutang yang tidak dibayar akan menyebabkan seseorang itu terhalang daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kesan yang sangat dahsyat ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seseorang tidak membayar hutang. Pada zaman baginda ada sahabat yang meninggal dunia dan diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka mempunyai hutang. Justru baginda tidak ingin solat jenazah ke atasnya. Namun apabila ada sahabat yang sanggup membayar hutang tersebut, barulah baginda solat bersama-sama dengan mereka. Hutang telah mengakibatkan tiada rahmat Allah kepada si mati, sedangkan solat jenazah bertujuan memohon kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, beberapa panduan yang kita boleh ambil daripada intipati khutbah pada hari ini. Yang pertama, hutang wajib dibayar dengan segera. Yang kedua, jika telah meninggal dunia, maka tanggungjawab warisnya membayar daripada harta si mati sebelum diagih mengikut faraid jika ada. Jika tiada harta peninggalan, maka waris mestilah berusaha membayar hutang-hutang si mati. Yang ketiga, anak yang berbakti ialah yang sentiasa mengambil berat tentang ibu dan ayah mereka dengan menjelaskan hutang piutang, sama ada hutang melibatkan hak manusia ataupun melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, zakat, fidyah dan sebagainya. Yang keempat, hutang juga boleh menyebabkan berlakunya masalah di dalam rumah tangga atau menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Yang kelima, Allah benci dan murka dengan orang yang menangguh membayar hutang bila ia mampu, bahkan ditarik keberkatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merakamkan kisah hutang, menceritakan secara terdetail dan jelas berkaitan dengan hutang di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumli lilladhi 'alayhi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabqas minhu syai'a ila al-akhir ayat. Maksud ayat, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis yakni hutang dan masa pembayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan cara adil yakni cara benar, dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi surat itu dengan secara jelas, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, member mengambil kesempatan untuk memberi nasihat dan mengingatkan kepada semua hadirin sekalian
Dalam situasi hari ini, cuaca di negeri kita, negeri Kedah Darul Aman, dan di utara Semenanjung Malaysia berada di dalam keadaan tidak stabil. Taburan hujan yang tinggi menyebabkan berlakunya musibah, antaranya angin kencang dan ribut serta banjir. Sudah pasti gejala yang berlaku ini menyebabkan kerugian dan kerosakan harta benda dan menyebabkan nyawa. Manakala sebahagian besar daripada petani-petani yang mengalami kerugian diakibatkan tanaman-tanaman mereka menunggu hari untuk mengambil hasilnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada ujian yang berat serta dikurniakan kesabaran kepada sahabat-sahabat kita yang ditimpa dengan ujian itu. Mudah-mudahan ujian yang Allah Ta'ala ujikan kepada kita ini digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sesungguhnya kehidupan manusia tidak terlepas daripada ujian. Secara fitrahnya seluruh manusia ingin kebahagiaan dan kesenangan buat selama-lamanya. Namun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mengatasi kemampuan manusia agar manusia menginsafi di dalam hati mereka betapa kerdilnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Maksudnya, demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda dan jiwa, yang ini kematian serta hasil tanaman. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan suatu kesusahan mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya juga kami akan dikembalikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adil wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik ashrafil arabi wal ajam wa imami taibati wal harami wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad al-faradis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, di kesempatan khutbah yang kedua ini sekali lagi saya ingatkan diri saya dan hadirin sekalian agar kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara yang kita suka maupun perkara yang kita tidak suka. Marilah sama-sama kita melaksanakan perintah Allah Taala di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita memperolehi kebaikan hidup di dunia ini dan mendapat anugerah syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan kita dikurniakan umur yang panjang, kesihatan yang baik. Kita berada di dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita meningkatkan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha melaksanakan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengikuti sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan segala perkara yang ditegah dan dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang berpeluang untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tidak berguna segala anak pinak dan harta benda kita. Marilah kita sejahterakan hati kita dengan sama-sama kita melaksanakan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, masyarakat kita berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat yang mulia ini juga, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ورضى الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك الجلال الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان Badlisyah wa wali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisyah ibnu Sultan Salahuddin wa jami' usrati Malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al at-taqwa lahum khairaz zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa kharrij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istaqimu yarhamukumullah. Safwa ta'dilu bertekad dapatkan. Aku Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi al-'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sallallahu ta'ala salli baraka. Sallallahu jamaah sini. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ارحمني وارزقني الله أكبر. الله أكبر. التحية صلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وشرنا في زمرة أولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء والصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
boleh Pak. Awak 5-5. Kalau nak ikan semua. Mana mana je dah. Mana tahu.
Pak Luai. Ah, tu 3. Pak Lu tak tahu. Tu dia yang. Ah, tak ada. Mungkin betul-betul dia kata ni kau dengan Pak Usop. Pak Lu tu lah. Anak Pak Lu Pak Lu. Tu, dia tak duit. RM10 mari sini RM10. Anak Pak Lu tu. Tak topi koyak. Kau bagi orang. Siapa orang? Sana tinggi dah. Ada orang mentai saja. Meluk saja. Meluk. Apa mentai saja. Tak ada, mentai saja. Meluk. Lalu. Được này.